Dikenali dengan gelaran Bandar Diraja, Kuala Kangsar Perak sememangnya sinonim dengan identitinya dalam industri penghasilan kraf labu sayung. Namanya diangkat bersempena dengan lokasi yang terletak di Mukim Sayung. Selain digunakan sebagai bekas simpanan air minuman, ia turut dijadikan cenderahati bagi sesiapa yang berkunjung ke sini. Meskipun dalam cuaca panas, air yang disimpan di dalam labu dikatakan kekal sejuk dan segar. Sebaik memasuki kampung Kepala Bendang, kelihatan banyak deretan bengkel perusahaan labu yang dijaga rapi. Setiap satu tembikar disusun sempurna di rak bertingkat. Warnanya yang persis burung gagak serta sifatnya yang berdiri teguh menambahkan lagi nilai estetika labu ini. Lebih 50 tahun mengekalkan kaedah pembuatan labu sayung secara tradisional, Maznah Sulaiman mewarisi teknik penghasilan seni seramik ini menerusi pemerhatian daripada Allahyarhamah ibunya. Masa balik sekolah, makcik ingatkan labu tu kat rumah nak buat kan. Lepas itu, mak marah lah jangan main tanah. Saya minat mak buat labu. Nanti labu tanah kan tak cukup katanya. Tak cukup tanah nanti siapa nak tumbuk tanah. Kita tumbuk lah kan. Lepas tu buat sampai dapat. Dah heruk macam mana pun sambung buat juga. Mak tak ada bahasa kita yang tu. Tak macam mana minat buat labu masa dulu tak tahu lah. Mesra disapa dengan panggilan Maknah, ibu kepada 4 orang anak ini satu-satunya wanita yang masih meneruskan legasi pembuatan tembikar tradisional di kampung ini. Masa dulu memang susah nak kadap junjung tak kepala. Daripada ujung sungai sampai ujung elok. Junjung tanah ni. Kawan-kawan semua lah. Kawan patah tengkuk mah tu tak apa. Tak tu jalan juga. Berat tanah. Sampai rumah umban je lah. Alik tu tu jemur. Jemur tak boleh sehari sebab apa? Panas pun kurang kan. 2-3-4 hari dah kena elok terus baru tumbuk. Bagi menghasilkan labu gelugur, bahagian badan labu ditekan menggunakan jari sehingga terhasil kesan lurah. Di saat leka menghasilkan labu, titisan manik-manik hujan mula memecah kesunyian. Cuaca yang tidak menentu antara batu penghalang bagi setiap penggiat seni seramik tatkala proses pengeringan. Namun, ia bukan alasan bagi ibu berusia 64 tahun ini untuk tidak meneruskan kerjayanya. Tatkala malam melabuhkan tirai, siang pula menyapa. Menjadi rutin bagi Mak Nas keluarga meluangkan masa sekali dalam seminggu mencari tanah liat untuk kegunaan perusahaannya. Kawasan pengambilan tanah ini terletak 10 minit dari terataknya. Difahamkan, seguni tanah mampu menghasilkan 7 hingga 8 biji labu. Bagi anak bongsu kepada Maknah, pemilihan tanah bersesuaian menjadi aspek keutamaan dalam penghasilan tembikar. Bersandarkan 12 tahun pengalamannya, Mustafar Anjang Hashim menyatakan tanah yang berhampiran tebing sungai adalah yang paling sesuai untuk menghasilkan labu sayung. Dan tapak berkeluasan setengah ekar milik rakannya ini antara lokasi pengambilan tanah itu.
Untuk memikul tanah-tanah ini memerlukan tenaga yang maksimum, maka tidak hairanlah ia dijual RM8 seguni. Boleh. Ini okey ni. Okey, kasur sangat, pasur kasur pun tak ada, halus okey kan. Merah campur merah coklat. Boleh campur pun tak apa. Dia tanah ni, dia macam kita ambil satu tempat tu, katakan itu kita tambah balik lah. Lepas tambah tu, dalam masa setahun, 2 tahun tu, dia kan tanah tu kan ada balik. Dia kan macam beranak macam tu lah. Dia takkan habis ni, tanah liat ni. Di bawah tujahan cahaya matahari, tanah akan dijemur sehingga kering. Biasanya, ia akan dibiarkan selama 2 hari bergantung kepada keadaan cuaca. Tanah ni tak apa, dia basah ke kering ke, lembik jebik pun tak apa. Pasal kita akan jemur ataupun kita proses. Kalau untuk picit tangan tu kita akan jemur lah tanah tu beri dia kering. Kalau untuk proses tu kita tanah tak kisahlah, kering boleh, lembik pun boleh, ketul besar-besar pun tak apa. Kita akan proses dalam mesin tu. Tanah yang sudah kering akan bertukar kepada warna putih kekelabuan. Tanah kemudian ditumbuk sehingga halus dengan menggunakan lesung kaki. 2 individu diperlukan bagi melaksanakan proses ini. Ia diteruskan dengan mengayak dan menapis tanah. Tujuannya adalah untuk memisahkan kandungan bendasing yang terdiri daripada akar kayu dan ketulan batu. Pembuatan labu sayung tradisional memerlukan ketelitian dan kesabaran. Kadang-kadang juga mampu mempengaruhi emosi Maznah apabila dia bertukar angin untuk meneruskan proses pembentukan di lokasi berbeza. Aliran kerja ini dilakukan secara berperingkat, bermula dengan pembentukan badan, leher, kepala dan muncung labu. Segala proses pembikinan itu menyumbang kepada mutu labu yang dihasilkan. Tanah ni dia sedap picit kampa dia daripada dia macam ada getah-getah lah. Lepas tu dah bergetah tu kita buatlah. Kalau tak bergetah dia tak jadi labu tu. Dia macam mokoh tu. Proses pembentukan dan pencantuman akan diteruskan apabila labu separa kering. Labu picit tangan, dia kalau nak buat, kadang baru nak buat kat badan dia, nak naikkan, kadang dia tu herut lah. Tangan tak betul nak cara buat dia kan. Lepas tu tak puas hati, betulkan elok-elok balik. Jadilah bentuk badan labu kan. Sampai siap. Itu hati tu rasa seronok sikit kan. Segala peralatan bagi penghasilan labu dibuat menggunakan bahan-bahan terpakai mengikut kreativiti tersendiri. Okey, saya buat ni. Nampak mudah tapi sebenarnya sukar untuk menghasilkan sebiji labu sayung ini. Lebih-lebih lagi ketika proses pembentukan dijalankan kerana ia memerlukan teknik picit dan cubit yang betul lah. Dan untuk menghasilkan sebiji labu sayung ini ia memerlukan masa lebih kurang 2 hingga ke 3 hari. Dan sekarang ini apa yang menarik perhatian saya adalah corak ataupun rekaan bentuk yang terdapat pada permukaan labu sayung ini di mana ia dilengkapi dengan motif bunga-bungaan ya. Bagi melicinkan permukaan labu, batu luru akan digunakan.
Labu yang sudah siap akan dikeringkan sebelum memasuki proses seterusnya. Keunikan dan kehalusan labu hitam tradisional telah menarik perhatian seorang penyelidik pepas, Sushilawati Sulaiman, dalam mendalami hasil seni ini. Melihat kaedah picit tangan yang kian menghilang, membuatkan anak jati Johor ini mengambil langkah melakukan konservasi. Ia adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai keindahan seni itu sekaligus mampu mengangkat nilai dan martabat labu sayung. Bila di Jepun tu awareness tentang seramik sangat luas. Diorang memang mencari water vessel. Water vessel ni macam water container yang sesuai untuk buat good water tu. Good water ni ialah water yang sihat untuk badan kita. Jadi tanah liat ni pula sangat bagus tapi sangat susah untuk buat water container tanah liat ni. Sebab jenis tanah tu pun memainkan peranan yang penting. Menetap di Jepun sejak tahun 2013, dia mengakui penggunaan labu sayung mendapat sambutan dan permintaan tinggi dalam kalangan masyarakat di negara matahari terbit itu. Ada beberapa penyelidikan daripada universiti, pihak universiti apa semua mengatakan yang memang dia bersesuaian. SIRIM pun dah tested the water, pH dia memang tinggi. Kalau pH water, drinking water yang bersesuaian dengan SIRIM punya level tu, 6.5 to 8.5, labu sayung punya water pH tu 8. Jadi memang very high quality punya water. Mula aktif menjalankan konservasi ini pada 2019, dia berharap agar generasi akan datang mampu untuk menghargai kesenian ini. Dari awal hingga akhir proses, kesemuanya menggunakan bahan yang berunsur alam. Mempertahankan seni pembuatan labu sayung secara tradisional, ini yang diperjuangkan oleh Maknah tanpa legasi. Bimbang akan kepupusan seni tradisi, Maknah tetap mengekalkan cara asli pembuatan labu sayung meskipun ramai pengusaha yang sudah beralih ke teknik moden. Menunjukkan minatnya dan menceburi bidang seni seramik sejak berusia 18 tahun, kini Mustafa meneruskan warisan ibunya menjadikan perusahaan labu sayung sebagai mata pencarian utama. Namun, dia telah beralih arah kepada inovasi baharu dalam pembuatan labu dengan cara pengacuan. Dengan bantuan mesin serta peralatan moden, teknik acu bukan sahaja mampu menghasilkan kuantiti produk yang banyak, malah dalam waktu singkat. Cecair tanah liat tadi akan dituang penuh ke dalam bongkah acuan yang tersedia. Kepingan acuan yang diperbuat daripada simen kapur mampu meresap air dengan cepat. Oleh itu, teknik yang sama perlu diulangi bagi menghasilkan lapisan dinding labu yang tebal. Apabila ketebalan dinding labu mengering mencapai tahap ketetapannya, acuan akan diterbalikkan bagi membuang lebihan tanah yang masih cair sekaligus membentuk lubang kosong.
Labu yang sudah siap terbentuk akan dikeringkan. Pembuangan lebihan tanah liat dan proses pengukiran dilakukan di atas mesin pemutal elektrik. Keseluruhan proses ini memakan masa kurang dari 4 minit. Motif-motif tradisional seperti bunga cengkeh, bunga lawang, bunga tanjung dan pelbagai lagi diukir menggunakan alat yang diperbuat daripada kayu ke atas permukaan labu yang separa kering. Sejak awal perkahwinan, suami adalah individu yang setia menjadi tulang belakang. Segala proses yang memerlukan tenaga kaum lelaki akan dibantu oleh Saparadin Muhammad Noh. Kayu api, buluh serta sabut kelapa disediakan untuk proses menyalai. Itu belakang. Itu banyak tu. Tak apa. Sebelum disalai, Mazna akan membuat semakan akhir ke atas labu untuk memastikan setiap satu daripadanya berada dalam keadaan sempurna. Labu akan diletakkan secara terbalik di atas para dan ditutup dengan daun pisang. Ia akan dimasak sehingga warnanya menjadi kemerah-merahan atau kelabu tua. Bergantung kepada saiz para yang digunakan, setiap sesi menyalai dan pembakaran hanya memuatkan 16 biji labu sahaja. Kemudian tembikar akan dialihkan dan dimasukkan ke dalam unggun api serta buluh kering bagi memanaskan keseluruhan labu. Ia akan dibiarkan selama 7 jam sehingga bahan bakar hangus menjadi abu. Meskipun terpaksa berdepan dengan bahang api, mereka sekeluarga tidak pernah sesekali mengeluh. Sebaliknya, sentiasa bersemangat dari awal hingga akhir proses. Malah ketekunan dan kesabaran sentiasa menemani mereka selama 15 jam menyalai dan membakar labu bagi setiap sesi. Labu yang sudah dibakar akan dikambus ke dalam longgokan sekam padi dan dibiarkan selama 10 minit. Kombinasi ini menghasilkan asap tebal dan bau yang mampu menusuk hidung serta mengaburi mata setiap individu yang berada di situ. Labu yang telah disepuh akan berubah menjadi hitam sebaik dikeluarkan. Warna hitam yang dihasilkan secara semula jadi ini menambahkan lagi keindahan tembikar. Persoalan yang lazim timbul adalah cara untuk membezakan hasil seramik tradisional dan acuan. Bagi teknik picit tangan, bahagian dalam labu akan terasa lebih kasar berbanding labu acu yang licin. Sudah menganggap seperti keluarganya sendiri, Sushilawati Sulaiman seringkali berkunjung ke sini
untuk bertemu makna sekeluarga. Hand build ni dari segi spiritual dia, sebab dia pakai tapak tangan kan, jadi energi dia tu transfer pada tanah. Sebab tu dia kena buat dia relax. Dia tengah macam happy mood ke apa kan, so segala energi dia tu transfer pada yang dia pegang tu. So bila kita letak air pula ialah dia mempunyai memori dia sendiri. Sekiranya terdapat pameran seramik yang akan berlangsung, dia akan menempah puluhan biji labu untuk dipamerkan dan dijual. Sedikit sebanyak, ia dapat membantu penjualan labu sayung makna. Penghasilan labu hitam tradisional yang jauh lebih rumit dan teliti membuatkan ia dijual dengan harga lebih mahal sehingga mencecah ratusan ringgit. Selagi nyawa dikandung badan, Maknah tetap mengorak langkah meneruskan seni pembuatan labu sayung tradisional. Keunikan yang terdapat pada kraftangan tembikar picit tangan seharusnya menjadi warisan sejarah yang harus dipelihara dan dilestarikan agar tidak luput ditelan zaman.